Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan insya-Allah pertemuan kita pada malam ni akan membahaskan satu daripada risalah karangan para ulama silam. Kita mulakan kuliah pada tahun 2024 ni di sini dengan kitab yang baru. Sebelum ni kuliah saya di sini ni menggunakan kitab Fathul Majid yang merupakan perbahasannya daripada akidah. Malam ni insya-Allah sebagai pengenalan kita akan masuk siri daripada kitab yang baru yang bertajuk Al-Mukhtasar As-Saghir fi Siratil Bashirin Nadhir, iaitu ringkasan yang kecil berkenaan dengan sirah pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. Mudahnya kita nampak tajuk tu berkenaan dengan sirah Nabi lah. Ditulis oleh Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama daripada kurun ke-7 Hijrah, yang kalau kita tengok antara dia punya pangkat dia pernah menjadi mufti bagi negara Mesir satu masa dulu. Mesir sebelum Mesir sekarang lah, pada kurun 700 Hijrah, pada sekitar kerajaan Mamluk ataupun kerajaan Mamalik pada waktu itu. Alhamdulillah, buku ni kalau kita tengok telah pun diterjemah dalam bahasa Melayu Malaysia. Yang ada di tangan saya ni ialah edisi bahasa Melayu Malaysia yang ada dijual di kedai-kedai buku. Cuma harga dia agak mahal sikit lah, sebab dia punya kulit tu kulit hardcover dan ada beberapa kertas dekat dalam ni ialah kertas yang berkualiti tinggi. Jadi saya rasa harga dia agak sedikit mahal dengan bilangan muka surat yang sekitar lebih kurang 170, tak sampai 200, tak sampai 180 ataupun 180 lebih lah. Dekat dengan RM50 ni agak mahal jugalah, kalau kita kira lah. Okay. Tapi Alhamdulillah, walaupun agak mahal, tapi saya kira isi dalamnya lebih besar dan lebih bernilai daripada harga yang diletakkan untuk buku ni lah. Jadi saya tak wajibkan kepada semua yang hadir untuk ada, tapi ada lebih baik, lebih mudah dan lebih berfokus. Tak ada, dia mudah tersasar. Jadi untuk malam ni kita akan tengok serba sedikit berkenaan dengan kitab ini. Kenapa saya memilih kitab ni? Pertama, kuliah saya di sini ialah kuliah di atas kapasiti guru takmir. Guru takmir ni lah guru yang diarahkan oleh JAKIM lah. Takmir tu maksudnya mengimarahkan masjid. Dan kalau kita tengok dalam taburan guru-guru takmir di Perlis ni yang lebih kurang 100 orang lebih, tak sampai 130, 120 lebih,
ataupun 129 lebih kurang. Kebanyakan guru-guru takmir di Perlis ni dia banyak mengajar subjek akidah dan hadis dan juga tafsir. 3 ni paling banyak. Yang minoriti ialah sirah. Minoriti ialah sirah, sikit. Peratusan yang dikeluarkan oleh Jaib lah, sikit sangat sirah. Jadi saya nak mengisi ruang yang sikit itu. Jadi yang akidah mungkin orang lain boleh sampaikan, yang hadis daripada dulu lagi memang ramai, dan tafsir. Jadi saya nak ambil sirah, tapi saya tak nak ambil lah kitab-kitab yang agak tebal. Mungkin sebahagian orang kata kenapa tak baca Rahikul Makhtum Al-Mubarakfuri, yang tu tebal. Memang menarik isinya, sebab dia bahas daripada pembentukan masyarakat Arab lagi. Yang ni dia bahas terus pada nasab Nabi. Buku ni tak tebal, ada lebih kurang 18 bab. Susunan dia macam nak tiru apa yang telah disusun oleh ulama yang lebih awal pada tu, iaitu Imam At-Tirmizi, yang merupakan murid kepada Imam Al-Bukhari. Yang mana Imam At-Tirmizi ni pernah tulis kitab Syama'ilun Nabi ataupun Syama'il Muhammadiyah, juga dikenali dengan nama itu. Cuma kitab Syama'ilun Nabi itu dia punya susunan lebih kepada membawa hadis-hadis. 500 hadis dalam Syama'il Muhammadiyah tu dibahagikan bab-babnya, bermula dengan bab kejadian diri Nabi. Dalam buku ni pun ada. Tapi dia tak bawa hadis, kadang-kadang dia bawa riwayat yang berbentuk naratif, penceritaan. Dia bukan hadis yang seperti mana ada dalam kitab Syama'ilun Nabi. Okay. Kalau kita tengok penulis kitab ni, Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah, lahir sekitar 674 Hijrah dan wafat sekitar 767 Hijrah. Merupakan seorang tokoh yang lahir daripada keluarga ulama yang sentiasa keluar daripada family ni, iaitu family Ibnu Jama'ah ni. Dia ni kalau kita tengok dari segi nationality yang asal, kewarganegaraan yang asal lah berasal daripada Dimashq ataupun Damsyik, Syria, daripada Syam. Kemudian pergi ke Mesir dan akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan dia sehingga memegang beberapa jawatan besar untuk kerajaan Mesir pada waktu itu. Selain daripada mufti, dalam masa yang sama dia juga menteri keuangan kepada perbendaharaan Mesir. Dia jarang orang agama ni dia pegang benda-benda macam tu. Di Malaysia ni jarang kita dengar mufti jadi menteri keuangan dalam masa yang sama. Yang ni ada. Sepatutnya orang agama lah yang pegang. Dia lebih telus lagi lah. Tapi ada juga orang agama yang cikai pun, yang kangkung pun ada juga. Okay, cuma nak katanya pada zaman dulu ni kebanyakannya jawatan-jawatan penting ni diisi oleh orang-orang yang bukan hanya dilihat kepada bakatnya ataupun bahasa orang pentadbiran dia panggil kompetensi, tengok boleh buat tak boleh buat. Okay. Tapi ia juga dilihat pada kesalehan dan kewarakannya. Macam kita sekarang, satu orang tu dia ambil kerja kerana dia boleh buat kerja. Mungkin dia tak sembahyang, mungkin juga dia boleh jadi orang yang pecah amanah. Memang benda tu dia ambil kira. Tapi pada zaman dulu mungkin mudah untuk mencari orang yang ada dua-dua sekali, iaitu dia ada kesalehan dan dia ada kebolehan. Beza dengan zaman kita, mungkin salehnya ada, kebolehannya tak ada. Ataupun kebolehannya ada, salehnya pula tak ada. Nak sebutnya betapa kita ni selangkah demi selangkah dekat dengan akhir zaman ni, maka berkuranglah orang yang mempunyai berbagai-bagai kebaikan pada diri dia. Sebab tu kita tengok dulu, hatta bukan pada zaman salafus salih, hatta pada zaman-zaman sekitar tahun 30-an, 40-an, guru-guru pondok ni, pondok-pondok tradisional pengajian di tanah Melayu ni, untuk satu orang tuan guru tu menguasai 5-6 cabang daripada ilmu. Seorang aja. Beza dengan kita sekarang. Sekarang universiti, walaupun dia profesor, kadang-kadang dia mahir satu bidang saja. Dan kita tengok keberkatan itu mula berkurang. Nak sebut kepada kita bahawasanya kita sedang menghampiri kepada zaman kurangnya orang-orang saleh. Tapi bukanlah kata tak ada, kurang. Dia ada, tapi dia tersembunyi. Sebab Nabi sebut
Manusia akhir zaman akan sampai pada satu situasi yukhawwinul amin, dilihat khianatnya orang yang jujur, wa yu'amminul khain, dan dilihat jujurnya orang yang khianat. Maknanya akan sampai pada waktu sangat samar, dan saya melihat zaman tu dah sampai. Kita dah sampai kepada fasa tu sekarang, iaitu fasa orang-orang yang betul-betul saleh dilihat sebagai orang yang teruk, tapi orang-orang yang berpura-pura saleh dilihat sebagai orang yang sangat saleh dalam kalangan masyarakat. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita sentiasa minta pada Allah Azza wa Jal supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita ni mata hati yang sehat dalam melihat kebenaran. Sebab kalau mata hati kita tak berapa sehat, maka kita pun akan termasuk daripada golongan yang terikut sekali kesamaran itu. Jadi moga-moga dengan kita baca sirah Nabi ni, kita boleh ambil sesuatu daripada diri Nabi. Sebab tujuan baca sirah Nabi ni, dia bukan semata-mata nak tahu riwayat ni dhaif ke, riwayat ni sahih ke. Yang paling utama sekali daripada sirah Nabi ni ialah kefahaman yang boleh diambil sebagai pedoman. Sebab tu antara tokoh pada zaman kita ni yang agak terkehadapan mengangkat sirah Nabi pada dimensi yang lain ialah Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dia tulis satu kitab nama dia Fiqhus Sirah, fiqh dalam sirah. Kita mungkin faham perkataan fiqh ni ialah bab berkaitan dengan taharah, bab berkaitan dengan nikah kahwin, bab berkaitan dengan jual beli. Tapi perkataan fiqh itu ialah bermaksud kefahaman yang mendalam, terperinci dan tepat, ataupun Quran menggunakan bahasa hikmah. Satu-satu orang tu bila mana dia ada hikmah, dia boleh menempatkan satu benda tu tepat pada keperluan yang diperlukan. Dia kadang-kadang orang ni dia ada ilmu, tapi waktu dia nak letakkan pengetahuan dia nak apply ilmu dia tu, dia tak dapat apply dengan baik. Kerana mungkin dia letakkan pada tempat yang belum sampai waktu untuk diletakkan lagi. Sebab tu kalau tengok para ulama menyebut antara ilmu dengan hikmah, yang tinggi ialah hikmah. Berdasarkan apa yang telah disebut dan diminta oleh Nabi Musa AS dalam surah Asy-Syura, bagaimana Tuhan sebut doa Nabi Musa, Rabbi habli hukma. Surah Asy-Syu'ara, maaf bukan surah Syura, surah Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, berikanlah aku hikmah dan dampingkanlah aku dengan orang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah fakta tentang diri aku tidak terpesong bagi orang yang datang kemudian. Tengok doa para nabi ni, dia jauh ke hadapan. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku daripada pewaris syurga yang penuh nikmat. Dunia pun dia ambil kebaikan dunia, dan dia pun nak kebaikan akhirat yang lebih utama. Dia nak diri dia tu ada hikmah, dia nak diri dia tu ada kebijaksanaan. Sebab tu kalau kita tengok, antara ciri-ciri orang saleh tu Allah Ta'ala lempahkan pada dia ialah kebijaksanaan. Bijaksana ni ialah pandai melihat keutamaan. Saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada. Dalam Al-Quran ada satu surah nama dia surah Ali Imran, iaitu cerita tentang seorang orang saleh nama dia Imran. Imran bukan Nabi, dia orang saleh yang bertugas sebagai penjaga kepada Masjid Aqsa. Imran ni lah kita kira sebagai imam, pentadbir. Kalau kita sekarang mungkin pegawai masjid lah, istilah yang lebih formal dia. Dia jaga keseluruhan Masjid Aqsa tu. Bila mana dia menyibukkan diri dia dengan menjaga masjid yang agung ni, Allah Azza wa Jal ilhamkan pada dia untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dia dan isterinya, dia pun berdoa, isteri dia pun berdoa. Cuma dalam Al-Quran surah Ali Imran, Tuhan sebut tentang doa isterinya ketika mana isterinya sedang mengandung. Mengandung zaman dulu ni, kalau bulan yang ke-8, bulan yang ke-7 pun tak boleh tahu jantina, sebab memang tak ada scan pada zaman tu. Maknanya terbatasnya.
ayat 35 surah Ali Imran. Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz qalat imra'atu Imran, ketika mana berkata isteri Imran. Tak sebut nama siapa, tapi sebut nama suaminya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Wahai Tuhan, ni doa dia. Doa ni saya nak sebut betapa hikmah tu ada pada orang saleh. Wahai Tuhan, aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam perut aku ini, muharraran fataqabbal minni. Bayi yang aku kandung ni, nanti dia keluar, aku nazarkan dia menjadi satu orang manusia yang muharrara. Muharrara maksud dia apa? Bebas, tak terkongkong dengan siapa-siapa, melainkan dia hamba kepada kamu. Muharraran mai pada perkataan hurriyah ataupun hur, yang bermaksud bebas, merdeka. Fataqabbal minni, terimalah daripada aku. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam keadaan dia tak tahu yang dia kandung ni lelaki ke perempuan, yang pasti bila mana keluar saja Maryam, ibu pada Nabi Isa, yang dikandungkan oleh isteri Imran ni ialah seorang perempuan. Biasanya idaman orang-orang saleh ni, dia nak yang keluar pada zuriat dia ialah lelaki, untuk dijadikan sebagai tapak asas meneruskan kesalehan tu. Tapi Allah Ta'ala menguji pasangan ini, yang keluarnya ialah perempuan. Sebab tu ayat 36 Tuhan sebut, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Bila mana dia melahirkan, dia beranak, maka isteri dia kata, wahai Tuhan, yang lahir ini ialah perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang dikandung, apa yang dibawa ini. Walaysa dzakaru kal untha, tidaklah lelaki itu seperti perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku minta lindung kepadamu wahai Tuhan untuk anakku Maryam ini, dan juga zuriat yang keluar daripadanya daripada syaitan yang direjam. Tuhan jawab doa tu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Tuhan terima doa itu, lalu diletakkan anak ini di bawah penjagaan Nabi Zakaria. Saya nak sebut hikmahnya di mana? Hikmahnya ketika mana pasangan suami isteri ini, Imran dan isterinya, telah menazarkan anak yang bebas, iaitu anak yang tidak terikat dengan kongkongan dunia. Bila mana dia nakkan zuriat, dia nak zuriat yang bebas, sebab dia rasa dengan zuriat yang tak terkongkong dengan dunia ni lebih baik untuk dia, pasangan suami isteri ini, berbanding zuriat yang terkongkong dengan beban dunia. Apa maksud muharrara yang dimaksudkan, yang diingini oleh Imran di sini? Ialah dia nak anak yang mengabdi, duduk di masjid, tak keluar pergi mana-mana, duduk situ. Tak bagi duit, nanti dia dah besar, dia kerja, kena hantar duit, tak apa, kami tak kisah yang tu. Dia tak ziarah kami, raya tak balik, tak apa, tak kisah. Sebab kami melihat dia membina akhirat, dia bukan membina untuknya sahaja, dia membina untuk mak dan ayah dia sekali. Sebab tu saya kata hikmah di sini. Berbeza dengan sebahagian ataupun kebanyakan manusia, mereka lebih mengidam anak yang dilahirkan, zuriat yang keluar daripada dirinya dan pasangannya, memberi bantuan keduniaan pada dia. Macam kebanyakan orang, bila mana dia ada anak, dia mungkin berimajinasi kalau anak tu masih lagi dalam kandungan isteri dia, nanti anak dia dah besar, waktu aku dah tua, aku tak larat nak buat itu ini, dia boleh tolong aku. Aku tak cukup keuangan, dia boleh beri keuangan pada aku. Itu ialah impian-impian dunia yang bersifat sementara. Dia boleh bantu kita di dunia, belum tentu dia boleh membantu kita di akhirat. Tapi bantuan di akhirat lebih utama berbanding bantuan dunia. Sebab tu saya kata hikmah. Sebab orang-orang saleh dia akan melihat akhirat perlu dibina dan perlu dirisaukan, perlu diteliti lebih berbanding perkakas persiapan dunia ni. Tak salah untuk kita mengambil bahagian pada dunia. Memang Tuhan sebut wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melampau. Jangan lupa bahagian pada dunia.
Jadi Maryam telah dinazarkan oleh mak dan ayah dia untuk jadi pengabdi kepada Allah Azza wa Jalla sepenuhnya, tak terkongkong dia. Maknanya mak dan ayah dia dah okey. Kalau kamu tak kerja dengan orang pun tak apa, tapi kamu duduklah, berkhidmatlah di Masjid Aqsa ni. Itu lebih baik. Kamu jadilah perempuan yang salat di awal waktu. Kamu jadilah perempuan yang beribadah, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Ta'ala memuliakan Maryam dalam bentuk yang tak difahami oleh manusia. Macam mana dia jadi mulia? Iaitu dia ditiupkan roh ke dalam rahimnya sehingga mengeluarkan seorang Nabi yang bernama Isa. Tuan-tuan boleh bayang betapa gembiranya kita bila mana kita tahu zuriat kita ni orang cerdik pandai. Betapa gembiranya Imran bila mana dia tahu cucunya itu Nabi. Dia tak Nabi, cucunya Nabi. Kerana dia telah memberi bahagian daripada akhirat untuk anaknya. Sebab tu hurriyah ni penting. Hurriyah ni maksudnya tak terkongkong. Tuan-tuan jangan rasa terhina kalau ada anak-anak yang kurang terkehadapan dalam bab keduniaan, tapi dia satu orang yang sangat menjaga akhirat dia. Walaupun dia tak dapat gembirakan kita dengan pegang scroll, pakai topi biskut jagung hari convocation, tapi dia berada di saf pertama pada setiap salat, itu lebih menenangkan hati kita sepatutnya. Itu lebih kita rasa boleh harap lah, rasa macam yakin dia ni memang boleh harap untuk akhirat. Tapi belum tentu yang naik di pentas yang mulia, memakai jubah yang hebat boleh membantu akhirat kita. Takut-takut lebih teruk lagi, dia yang memerangkap kita dengan cuba menarik pahala kita di akhirat ini. Sebab tu ini hikmah yang ada dalam hati sebahagian orang-orang saleh. Bukan sebahagian, semua orang saleh dia punya pandangan dia macam tu. Sebab tu orang saleh ni dia bukan orang cerdik pandai, dia bukan orang yang banyak ilmu, tapi orang yang ada hikmah. Tapi biasanya orang saleh memang ada ilmu, tapi mungkin ilmu dia dalam bidang ni taklah banyak. Mungkin dalam bab ni lebih, mungkin dalam bab ni kurang. Cuma nak katanya kita belajar sirah Nabi ni untuk kita menggali hikmah, mengambil hikmah, kecenderungan. Dekat mana kita perlu stop? Kita hidup atas dunia ni, kalau kita bertelagah pada satu-satu isu, dekat mana kita perlu stop? Kita dah jauh sangat melayan isu kontroversi apa semua. Rupa-rupanya apa yang kita buat tu bukan daripada pedoman Nabi. Di situ kita kena stop. Kita kena berhenti. Sebab tu belajar sirah Nabi ni lah belajar untuk melihat macam mana Nabi mengambil keputusan pada satu-satu benda. Sebab tu Nabi lah yang paling banyak merasai duka cita. Nabi lah yang paling banyak mengalami polemik dalam hidup. Sebab apa? Dia contoh pada kita akhir zaman. Sebab tu buruknya hukum-hukum agama bila mana mengambil contoh orang lain. Contoh mudah, hukum agama yang Allah Ta'ala tetapkan, poligami. Poligami Allah Ta'ala benarkan. Kahwin ramai, dia dibenarkan. Tak dapat kita nafikan ianya sebagai hukum Tuhan. Tapi bila mana kita melihat contoh poligami itu bukan pada tempat yang betul. Contoh sebahagian orang perempuan, hatta mungkin sebahagian orang lelaki pun. Sebahagian orang perempuan bila mana dia tengok orang poligami, dia rasa teruk lelaki itu. Sebab dia melihat contoh poligami itu daripada selain Nabi. Dia tak tengok Nabi, dia tengok orang lain. Orang lain yang poligami, yang bukan Nabi, yang hidup zaman kita, itu bukan dalil kepada contoh poligami yang disebut dalam agama. Bukan dalil pun. Sebab tu orang yang memahami sudut pandang ni, dia akan tengok, okay, kita tengok Nabi buat, kita tak tengok orang lain buat. Orang lain buat, dia mungkin buat, tapi pelaksanaannya tak betul. Apa yang Nabi buat ialah pelaksanaan daripada wahyu. Nabi tidak melaksanakan satu benda dengan kehendak semata-mata. Bila mana Nabi deal dengan satu orang, Nabi deal dengan kerajaan mana-mana, bila mana Nabi buat utusan, Nabi hantar utusan, Nabi buat gerak kerja, itu semua ialah petunjuk yang kita boleh apply balik. Implementasi itu ditarik balik ke dalam kehidupan sekarang. Sebab tu sirah Nabi ni kita kena belajar, walaupun tak mendalam, tapi tahu. Supaya kita tahu Nabi waktu sampai di sini Nabi buat apa. Dan sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang keperluan untuk kita ni berjalan. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, berjalanlah atas muka bumi dan tengok kesudahan
orang-orang yang mendustakan aku. Kesudahan orang yang mendustakan aku itu akan menjadi bayan, keterangan kepada semua manusia, dan akan menjadi peringatan yang membekas kepada orang bertakwa. Sebab proses nak belajar sejarah dulu, dia kena berjalan. Sekarang dah makin mudah dengan nikmat Tuhan bagi, tak perlu berjalan pun. Tuan-tuan tengok dokumentari. Dokumentari ni dia lebih memberikan kepada kita pengetahuan daripada kita tengok benda-benda yang tak ketahuan hala di media sosial, di YouTube ke, apa saja saluran-saluran yang kita boleh tengok video lah, mudah ceritanya. Tengok benda-benda yang ada manfaat. Sebab tu bila mana sebahagian orang dia menyibukkan diri dengan tengok benda tak ada manfaat, akhirnya dia membentuk cara fikir dia. Dia membentuk cara dia melihat dunia, bahkan dia membentuk cara dia berurusan dalam kehidupan. Sebab tu tengok sebahagian orang dia ada syak wasangka kerana dia belajar dalam watak-watak drama. Macam mana syak wasangka? Kita tengok sebahagian orang perempuan dia syak pada suami dia, dia belajar pada pelakon-pelakon dalam drama tu. Macam ni nak syak pada suami, macam ni nak kacau dia, macam ni nak bagi dia runsing. Kerana itulah tontonan harian, kerana itulah apa yang dilihat selalu. Tapi kalau kita tengok daripada sirah Nabi, cerita orang-orang saleh, kita akan nampak bahawasanya hidup ini boleh diuruskan dengan baik sekiranya kita menukar sudut pandang. Sebab tu sirah Nabi ni yang diangkat padanya ialah fiqhnya, kefahamannya, bukan diangkat padanya riwayat semata-mata. Jadi benda tu penting untuk kita nampak bahawasanya ianya daripada perkara yang tak dapat kita ketepikan. Walaupun kita tengok dalam Al-Quran tu sendiri, hakikatnya cerita tentang Nabi Muhammad, khususnya sebelum Nabi lahir, cuma diceritakan dalam satu surah saja, iaitu surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah ni lah satu-satunya yang cerita tentang keadaan Mekah sebelum Nabi lahir. Yang lain tak cerita, sebab tak menjadi keutamaan yang begitu utama, tak menjadi keutamaan yang berat untuk kita teliti riwayat-riwayat macam mana keadaan Mekah sebelum Nabi lahir. Kalau kita teliti bagus, cuma kalau kita tak sempat masa, kita berpada dengan yang tu saja. Suasana Mekah pada waktu itu ialah suasana yang padanya berlaku penyembahan berhala, padanya berlaku perebutan kuasa, dan Mekah itu menjadi idaman kepada penguasa di kiri dan kanan Mekah pada waktu itu. Jadi ini benda yang kita boleh tengok bila mana kita belajar sirah Nabi ni. Antara benda yang kita nak ambil ialah pedoman dia. Jadi insya-Allah untuk kali yang akan datang kita akan tengok daripada fasal yang pertama. Fasal pertama dia sebut secara ringkas, sepintas lalu sirah Nabi daripada Nabi lahir, penisbahan nama Muhammad pada diri Nabi sampailah kepada Nabi wafat. Itu dia sebut pada fasal yang pertama, yang disebut sebagai faslul awal at-ta'rifu bin Nabi, pengenalan kepada Nabi. Kalau kita tengok sikit pada malam ni, apa yang dia nak sebut pada faslul awal ni, dia mulai dengan memperkenalkan Nabi. Huwa Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, wa huwa Quraisyun ala sahih bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nak tunjuk pada kita bagaimana Nabi ni nasabnya terjaga. Mudahnya kita boleh ambil Nabi ni daripada Bani Hashim, daripada laluan suku Quraisy. Siapakah Hashim itu? Hashim nama benarnya ialah Syaibah. Moyang Nabi ni Muhammad bin Abdullah, Abdullah ayah Nabi, Abdul Muttalib tok wan dia, Hashim moyang dia. Yang keempat, Hashim ni pemimpin Mekah. Dia digelar dengan nama Hashim. Nama Hashim lebih orang panggil berbanding nama betul dia ialah Syaibah.
Nama asal dia ialah Syaibah. Syaibah dalam bahasa Arab maksud dia uban. Kerana apa? Waktu dia dilahirkan, ada beberapa urat pada rambut dia, waktu dia baby tu dah ada yang uban. Sebab tu dipanggil dengan nama Syaibah. Kenapa boleh digelar dengan Hashim? Waktu dia jadi pemimpin Mekah, antara kerja kebajikan yang dia buat ialah memberi makan secara percuma kepada pengunjung-pengunjung yang buat ziarah ke berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Dia panggil siqayatul hujjaj, memberi minum dan makan kepada para pengunjung ataupun disebut sebagai hujjaj. Sekarang pun panggil hujjaj lah, orang yang datang buat haji. Dialah orang pertama yang mengeluarkan cadangan ataupun buat satu benda yang menaikkan kedudukan Bani Hashim ni sebagai kelompok yang baik, terpelihara nasabnya, bukan daripada kalangan orang Samsing, bukan keturunan Samsing, bukan, iaitu dengan memberi makan secara percuma. Sebab dia sendiri yang turun menyediakan makanan dengan mencari-carikan roti sehingga jadi kecil. Sebab perbuatan koyok roti tu, roti yang kita tengok orang Arab makan tu, aish tu, dia bukan macam roti gardenia ni lembut. Aish tu nipis lagi. Aish sekarang ni pun dia panggil aish roti tu, yang nipis macam roti payang. Cuma di Perlis ni orang panggil roti Arab. Roti Arab tu tebal. Yang orang buat sarapan pagi tu tak Arab lah tu, roti Melayu lah tu, walaupun namanya roti Arab. Arab nipis lagi, dia panggil aish. Kalau aish baladi lagi teruk sebab dia berdebu sikit. Ni aish syami yang putih bersih. Okay. Perbuatan koyak tu Arab panggil hashama. Koyak tu dipanggil hashama yuhashimu. Dan orang yang mengoyak digelar dengan nama Hashim. Dia koyak, lepas tu dia letak dalam satu periuk, letak daging, dia masak sekali. Itu antara hidangan makanan. Sedap lah tu. Roti yang dimasak sekali dengan daging. Sebab makanan orang Arab ni kalau kita tengok, dia punya kecenderungan dia orang waktu makan ialah dia nak benda yang kurang kuah dan tak ambil masa lama untuk menghabiskannya. Tu style orang Arab makan. Dia beza dengan kita, kuah banyak, tumpah pun kotor baju, ambil masa lama, bersembang lagi, gosip lagi, kutuk orang lagi, lepas tu minta berkat pada Tuhan. Itu kita punya makanan. Cuma nak katanya Arab dia lebih mudah, dia nak yang cepat tapi kenyangnya lama. Sebab tu roti tu disebut dengan nama aish. Aish dalam bahasa Arab maksudnya lah hidup. Aish, daripada perkataan aish, makan tu dia tahan lama dalam perut, macam makan nasi lah. Kenyangnya lama, kenyangnya boleh sampai 2 jam dan ke atas. Bukan makan kudapan ke ataupun makan cucuk yang sikit-sikit tu, bukan. Jadi Hashim mendapat gelaran baru, iaitu digelar dengan nama Hashim. Dapat gelaran tu ianya ialah penanda aras kepada orang yang baik. Jadi Bani Hashim datang daripada Hashim ni lah. Lalu berkembang, Al-Hashimiyah ni berkembang di kota Mekah. Sampailah sekarang kita tengok dia punya silsilah keturunan dia membawa sampai kepada kerajaan Jordan sekarang. Sebab tu nama kerajaan Jordan sampai hari ni the Hashimid Kingdom of Jordan, ataupun bahasa Arabnya Al-Mamlakatul Urduniyatul Hashimiyah. Sebut Raja Abdullah Thani, Raja Abdullah yang kedua, yang sekarang jadi Raja Jordan ni. Sebab Jordan ni dia punya sistem kerajaan ni lah sistem beraja. Dia bukan yang paling atas ialah Perdana Menteri yang menjalankan kerja pentadbiran. Pentadbiran ni ialah raja sendiri. Adalah Perdana Menteri tapi raja lebih ke hadapan. Dia macam Brunei. Macam itulah konsep dia punya pentadbiran dia. Malik Abdullah Thani ni membawa keturunan daripada keturunan Bani Hashim. Tapi walau macam mana pun bukanlah menjadi satu sebab untuk kita bersetuju dengan semua apa yang dia buat pada pemerintahan negara Jordan tu. Dia kita kira sebagai bawa lah nasab syajaratun nubuwah tu ada, nasab susu galur Nabi tu ada pada dia, tapi tindak tanduk dia tak diambil kira. Kalau tuan-tuan tengok isteri dia, sakai. Isteri dia tak pakai tudung.
Mesti dia ni lain macam lah kalau tuan-tuan tengok. Tak padan lah keturunan Nabi buat perangai macam tu. Cuma nak katanya ada orang dia taksub, dia angkat lah kelompok ni. Memang kalau kita tengok kita kira sebagai main ataupun billboard yang besar di Jordan ni, dia akan letak daripada Syarif Hussein yang first jadi Raja Jordan sampailah kepada Malik Abdullah, nak naik kepada Bani Hashim tu, dia akan tunjukkan. Tak salah memang dia keturunan tu pun. Cuma nak katanya ialah walaupun dia keturunan tu, kalau dia mengikuti susu galur datuknya Rasulullah, maka kita akan bersetuju dengan apa yang dia buat. Tapi kalau dia tak ikut, kita tak ikut apa yang dia buat. Cuma nak katanya keturunannya yang masih wujud sekarang ialah itulah kerajaan Jordan. Adapun Quraisy, suku dia yang besar lagi, yang lebih atas lagi daripada tu, iaitu Ghalib bin Fihir. Ghalib bin Fihir ni dialah yang dinamakan juga dengan Quraisy. Quraisy ni suku, Bani tu duduk bawah pada suku lagi. Mana dia lagi kecil berbanding suku tu, Bani tu. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya Quraisy lagi atas. Quraisy pun masih lagi wujud sampai sekarang di Mekah ataupun di Hijaz ni lah. Tapi memang base dia ialah di Mekah lah. Kebanyakannya keturunan Quraisy ni berada di Mekah. Dan bertebaran lah di mana-mana. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi buat umrah ke, pergi Madinah ke, yang kedai minyak wangi Abdul Samad Al-Quraisy, itu keturunan Quraisy. Yang ada penisbahan Quraisy ni keturunan Quraisy lah. Okay. Tapi nak sebut kepada kita bahawasanya ianya bukanlah menjadi satu kebanggaan yang sehingga menutup segala perbuatan yang dia buat kita terpaksa diam, kan? Tak. Apa benda yang dia buat tak betul, kita kata tak betul lah, walaupun dia bawa Quraisy ataupun dia bawa nama Bani Hashim. Okay. Wa min asma'ihi, di antara nama-nama Nabi Muhammad yang lain, ni nama gelar, digelar dengan nama Ahmad disebut. Wal Mahi, Al-Mahi ni ialah penghapus. Nabi ni dia hapus apa? Dia menghapuskan kekufuran. Wal Hashir, penghimpun. Sebab Nabi ni juga akan diberikan syafaat, keizinan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kubra, iaitu pada hari perhimpunan di padang mahsyar tu, Nabi yang boleh menyebabkan berlakunya timbangan amal tu, pengiraan timbangan amal tu. Okay. Kemudian Al-Aqib. Al-Aqib ni maksudnya yang akhir, yang penutup. Al-Muqaffa pun sama. Wa Nabiyyut Taubah, digelar juga dengan nama Nabiyyut Taubah, Nabi yang membawa risalah taubat kepada umat akhir zaman. Nabiyyur Rahmah, Nabiyyur Rahmah maksudnya Nabi yang membawa rahmat. Wa Nabiyyul Malhamah, dan juga Nabi yang akan daripadanya lah berlakunya episod penutup kepada sejarah manusia ni. Nabiyyul Malhamah. Malhamah tu mari pada perkataan laham, maksudnya nanti di akhir zaman akan berlaku perang yang merupakan tanda-tanda besar kiamat. Perang yang menyebabkan banyak daging manusia ni bertebaran, yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Itu antara tanda-tanda besar kiamat. Akan berlaku perang di antara kelompok-kelompok manusia itulah, sehingga berlakunya kematian yang jumlah yang sangat besar, sehingga tempat tu tidak dilihat melainkan daging manusia bertebaran. Nabi ni akan menjadi sebab kepada berlakunya benda tu. Nak katanya pada zaman dia lah yang akan berlaku. Wal Fatih, juga digelar dengan nama Fatih, dengan makna pembuka, iaitu membuka kota Mekah. Wa Abdullah, dan juga digelar dengan nama Abdullah. Ummuhu Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, wa tuwfiya walahu 6 sinin, wa qila 4, wa qila 7, wa qila 8, wa tuwfiya waliduhu Abdullah wa huwa hamlun 'ala sahih. Adapun ibu Nabi, bonda Nabi, bernama Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yang telah wafat ketika mana Nabi berusia 6 tahun. Walau bagaimanapun ada sebahagian pandangan mengatakan ibu Nabi meninggal ketika mana Nabi berusia 4 tahun, dan ada yang mengatakan paling lama 8 tahun. Adapun ayah baginda, mengikut pandangan yang sahih,
meninggal ketika mana Nabi masih lagi berada dalam kandungan. Jadi keluarnya Nabi telah membawa ujian pertama, iaitu lahir sebagai anak yatim. Sebab itulah doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi sangat berpengaruh untuk menunjukkan pada kita sebagai contoh, orang kena uji macam mana zikir itu berperanan pada diri dia. Satu orang, kita nak tengok dia ni betul-betul ada jiwa ketahanan ataupun tidak selepas dia diuji. Lagi dia tak diuji, walaupun dia ada benda-benda yang boleh halang diri dia ataupun boleh kuatkan diri dia, lagi dia tak diuji, kita tak boleh kata dia orang yang kuat. Lepas kena uji baru tahu. Sebab tu Nabi ni, bila mana Nabi kena uji, Allah Ta'ala beri pada Nabi zikir-zikir dan Nabi amalkan dalam hidup dia. Kita tengok bagaimana zikir tu tumbuh, hidup, membantu, memberikan kekuatan pada Nabi. Bila mana Nabi diuji kematian isteri, kematian pak menakan dia, kematian sahabat-sahabat dia, kematian orang-orang yang menguatkan agama ni, Allah Ta'ala ilham kepada Nabi untuk Nabi berzikir. Zikir tu kita boleh nampak kesannya bila mana Nabi diuji. Sebab tu saya sebut belajar sirah Nabi ni ialah supaya menjadi persediaan kepada kita. Kita jadi bersedia. Okay, kita beri ruang azan dulu. Okay. Secara umumnya kita boleh tengok dalam sirah Nabi bila mana Nabi diberikan ujian yang berbagai-bagai, dan Nabi diberikan macam mana cara mengatasi ujian. Nak tunjuk pada kita bahawasanya bagaimana pada diri Nabi itu ada sifat-sifat kemanusiaan yang akan menjadi contoh pada kita waktu kita menghadapi ujian sebagai manusia. Yang tu nanti kita akan tengok pada sirah-sirah yang akan datang ataupun perbahasan-perbahasan yang akan datang, macam mana Nabi ni mengatasi benda-benda ni. Macam mana Nabi ni menunjukkan bimbingan dia, Allah Ta'ala jadikan ianya lalu pada diri Nabi, lalu menjadi contoh kepada kita, lalu kita mengambil bimbingan dan pedoman daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi insya-Allah untuk kali yang akan datang kita akan masih lagi pada faslul awal ni tentang diri Nabi ni. Dia akan cerita tentang kelahiran Nabi dan apa-apa saja benda-benda yang berkaitan lah, sampailah habislah selesai fasa pertama ni, sebelum pada kita masuk kepada fasa yang kedua yang akan lebih detail. Cuma fasa pertama ni dia umum saja. Jadi kita berpada situ saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.